Okay, lagi 2 minit. Kita ada Afrina, Anis, Hasif, Nurfadlin, Sakina, Nurul Fatin, Nurul Zahira, Cikgu Rubai, Wan Nur Atira. Ini macam 5A semua. Iya. Selamat datang ya Optimus Prime ke sini. Alright. Kita dah 2.10. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan. Slideshow. Okay, jadi topik hari ini sebagaimana diberitahu tadi, unit 2, pemakanan, dan kita fokus kepada pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Nampak situ dia punya point dia sepanjang hayat. Maksudnya bukan sekali seminggu, ataupun sekali sebulan, tapi sepanjang hayat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kita mulakan dulu kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Jadi topik hari ini, kalau pelajar sains tu dia dah belajar, dia ada belajar berkenaan dengan diet seimbang. Dalam biologi tak pasti. Dalam biologi siapa? Pelajar biologi ada belajar diet seimbang semua? Ada tak silibus dalam biologi? Ada kan wakil biologi kat sini? Pelajar yang ambil biologi? Banyak pula. Afrina tak ambil biologi? Anis? Ami. Ada tak belajar dalam biologi? Dia belajar sikit-sikit je lah, dia tak mendalam sangat. Jadi kita boleh lagi-lagi lah ini jadi dia ada pertimbangan sikit dalam sains ada dan biologi pun ada. Ini pula dalam pendidikan kesihatan. Jadi kita dalam subjek PJPK ni terbahagi kepada 2, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Hari ini kita tengok pendidikan kesihatan. Okey. Jadi pengurusan diet seimbang, maksudnya amalan pemakanan yang bersesuaian dengan keperluan diri seperti dalam piramid makanan Malaysia. Okey, kalau dulu kita hanya kenali sebagai piramid makanan, kan? Tetapi yang terbaru ditambah Malaysia, special untuk ayat Malaysia. Okey, diet seimbang memerlukan pengambilan makanan yang cukup, maksudnya balance dan enough, cukup untuk keperluan nutrien yang mengandungi mesti ada karbohidrat, vitamin, mineral dan air untuk tubuh badan. Ini yang dikatakan seimbang.
Okey, dan nutrien yang diperlukan adalah berbeza mengikut usia, iaitu kalau kanak-kanak berbandingan orang dewasa, siapa yang perlu lebih nutrien? Orang dewasa. Orang dewasa? Yakin? Nutrien dewasa. Sebab orang dewasa perlukan banyak tenaga. Oh, perlukan banyak tenaga. Okey, kita tengok nantilah kalau ada dalam ni lah. Kita tengok sekejap lagi. Jantina pun berlainan. Okey, berlainan nutrien maksudnya jantina berlainan, keperluan nutrien pun berlainan. Okey, itu nutrien. Manakala pemakanan sihat merujuk kepada pengambilan pelbagai jenis makanan mengikut saranan intervensi pengurusan berat badan 2018. Jadi ini adalah satu guideline kepada kita, iaitu intervensi pengurusan berat badan yang diperkenalkan pada tahun 2018. Okey, itu sejarah dia. Okey, jadi ini dinamakan Pinggan Sihat Malaysia. Okey, so dalam sains pun ada belajar, dan biologi tak pasti, tetapi cikgu yakin ramai familiar dengan istilah ini, betul tak? Siapa pernah dengar suku-suku separuh? Kat tangan, raise hand. Mana wakil? Tak ada wakil. Nurul Zairah, okey. Okey, ada beberapa. Iyad, Iyad pun pernah dengar suku-suku separuh. Persoalannya berapa ramai yang ikut, kan? Okey, jadi kita lihat dulu apa yang dinamakan suku-suku separuh ataupun Pinggan Sihat Malaysia ini. Okey, jadi bagi memudahkan ingat, dia guideline, jadi dia memudahkan masyarakat Malaysia mengamalkan pemakanan secara sihat. Maka PSM ini, Pinggan Sihat Malaysia, telah diperkenalkan oleh KKM. Okey, KKM yang sedang bertarung sekarang melawan pandemik ini. Jadi ini adalah sebagai infografik. Maksudnya panduan berbentuk grafik untuk kita merancang pengambilan makanan dalam setiap hidangan. Okey, so yang mana suku kalau berdasarkan Pinggan Sihat itu? Apa yang suku? Boleh nyatakan? Yang tertera di gambar sekarang, apakah dua contoh yang perlu diambil suku kat situ? Suku pinggan. Ikan Dan nasi kan. Tapi biasanya kita ikut yang mana? Nasi. Tak, maksudnya cikgu biasa di Malaysia ni ikut yang mana? Separuh nasi, betul tak? Betul. Separuh lauk kan, tak ada sayur. Itu yang kebanyakannya. Okey, jadi itu makanan tak sihat lah. Jadi kat sini bila nak tergelak ni, sebab ingat diri sendiri kan, ada tak kita follow benda ni. Cikgu sendiri pun tak berapa nak follow sangat ni. Okay, tapi make sure dalam hidangan kita tu ada sayur-sayuran lah. Sebab dia membekalkan vitamin. Okay, jadi ini adalah suku-suku separuh. Okay, so yang perlu diperbanyakkan kat situ buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, jadi dia menunjukkan jumlah keperluan makanan yang dimakan bagi setiap kumpulan makanan untuk hidangan utama. Ni contoh makan nasi lah kat sini. Okey, ada lauk, ada nasi, sumber karbohidrat dan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okey, seterusnya tujuan. Okey, mengapakah perlu adanya pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat? Ingat keywords kita sepanjang hayat. Maksudnya sepanjang kita hidup, kita perlu mengamalkannya. Okay. So tujuan yang pertama, tumbuh besarkan. Ini terutama untuk kanak-kanak lah, daripada kecil kan. Jadi kalau kita sebut tumbuh besarkan, biasanya merujuk kepada kanak-kanak. Okay, dan seterusnya mengelakkan. Dia mengelakkan masalah obesiti ataupun berlebihan berat badan. Okey, seterusnya
Kenapa? Untuk mendapat sumber vitamin yang mencukupi, sebab setiap vitamin itu ada dia punya kebaikan dia. Contoh vitamin A untuk apa? Siapa yang boleh jawab? Vitamin A, biologi. Patutnya dah boleh bagi jawapan dengan cepat. Vitamin A untuk apa? Ada yang nak jawab? Ada? Tak ada wakil yang ambil biologi? Tembak lagi dia. Tak ada? Tak ada wakil? Tak ada wakil nampaknya. Okay, so kita tinggalkan soalan itu. Okay, mempunyai mental cerdas. Mental, kau boleh keupayaan untuk berfikir yang cerdas. Okay, kita lihat dengan lebih detail. Itu gambaran daripada bayi, kanak-kanak, remaja juga, dewasa, lepas tu veteran dan warga emas kat sini kan. Itu adalah kitar hidup kita. Jadi tubuh badan menerima semua zat makanan yang diperlukan untuk memiliki tubuh badan yang sihat dan kuat. Ini untuk poin yang pertama tadi, tumbuh sarang yang setara. Tubuh badan yang sihat dan kuat membolehkan para remaja membesar mengikut kesesuaian umur mereka. Jadi kalau kita lihat untuk anak-anak, dia ada semasa kecil dia perlu check up kan. Dia ada graf dia. Kalau pasal lah adik-adik awak tu ataupun diri sendiri ada graf. So untuk umur ni dia mesti berada dalam graf. Untuk umur ni berada dalam graf ni pula Kalau terkeluar ataupun tak cukup, maksudnya dia bukanlah tumbuh sarang yang sihat. Okey. Dan seterusnya, mengelakkan masalah berat badan berlebihan. Jadi peratusan menunjukkan sekarang remaja, bukan remaja saja, tetapi sekarang kanak-kanak berusia bawah 5 tahun pun dah ramai yang mula obes, iaitu berlebihan berat badan. Okay, jadi kita nak elakkan. Macam nak elak? Tadilah berbalik kepada pengawalan, kawalan pemakanan. Jadi sebab apa obes? Sebab gaya hidup terkini, adanya makanan segera yang tinggi lemak. So sekarang pula trend mukbang ke apa tu trend remaja yang nak tunjuk dia boleh makan banyak kan. So, siapa tak tahu mukbang ke mukbang nama dia? Siapa boleh jawab? Segan-segan nak jawab pula yang ni. Yang rekod video makan banyak-banyak atas meja tu Jadi itu trend yang tak sihat kat situ. Siapa nak cakap tu? Okey. Jadi dengan diet seimbang serta pengambilan makanan dalam kuantiti yang diperlukan. Maksudnya kita makan ikut keperluan, boleh membantu mengawal obesiti. Ini objektif yang kedua. Okey, lepas tu sumber vitamin yang bercukupi. Kenapa? Vitamin mampu menangkis daripada sebarang penyakit. Maksudnya dia meningkatkan keimunan kita. Okey, dan vitamin yang mencukupi juga akan menjadikan remaja lebih cergas dan sihat. Okey, jadi dalam kelas tak adalah sentiasa mengantuk kan. Jadi vitamin ini menjadikan remaja lebih cergas dan sihat, sentiasa bertenaga. Okey, dan juga seterusnya mempunyai mental yang cerdas. Mental cerdas. Kalau fizikal cergas. Okey, jadi pengambilan makanan yang kurang zat boleh mengganggu kecerdasan minda seseorang. Jadi untuk memastikan minda kita sentiasa cerdas, zat-zat yang tertentu yang perlu ada, kita perlu ambil. Jadi sebab itu perlu ikut guideline suku-suku separuh dan juga piramid makanan, iaitu mengandungi pelbagai jenis makanan dan pastikan seimbang.
Okey, seseorang remaja tidak mengamalkan diet seimbang akan menjadikan beliau lesu dan kurang tumpuan terhadap pelajaran. Biasa kalau soal selidik yang tanya apa perasaan ini, mengantuk, lapar, so check balik adakah masing-masing mengambil makanan yang seimbang, cukup vitamin, protein. Jadi kat situ kesan dia lesu, kurang tumpuan, tidak boleh fokus dan juga tidak dapat berfikir dengan efektif. Bila tanya soalan senyap je. Tu contoh dia. Contoh. Tapi sini semuanya cerdas-cerdas kan. Alright, ini keperluan ni apa ni? Kalori. Rasanya keperluan kalori. Ini adalah keperluan kalori. Kita bezakan mengikut jantina, lelaki, perempuan dan juga umur daripada ini remaja. Kita fokus kepada remaja daripada 10 hingga 18 kat sini. Jadi ini adalah keperluan kalori. Setiap makanan dia ada kalori dia. Kalau tengok label makanan kat belakang dia ada kalori. Jadi kita lihat kat sini, kalau lelaki semakin aktif, tengok sini nilai dia. Semakin aktif semakin tinggi nilai kalori. Jadi kat sini kalau umur 10-12 kurang aktif, maka 1690 keperluan kalori. Maksudnya dia tak boleh kurang, tak boleh terlebih. Nak dapat ngam-ngam tu susah. Ini adalah secara pengiraan. Jadi kalau 1700 semua okey lah. Dia tak boleh lah sampai 3000 walaupun kurang aktif tapi makan sampai 3000 kalori. Jadi apa? Kurang aktif, umur 10-12 makan sampai 3000 kalori. Apa jadi? Obes. Okey, bagus. Okey. Sama juga. Awak tengok keperluan kalori perempuan dan lelaki. Okey, dia berbeza. Kat situ 10-12. Okey, kalau kurang aktif yang lelaki 1690, kalau perempuan 1500. Kita ambil yang hujung pula. Kalau sangat aktif 2420, 2140. Maksudnya apa kat sini? Kesimpulan dia. Kesimpulan dia kelas. Keperluan kalori perempuan adalah Kurang berbanding lelaki. kurang berbanding lelaki. Okey. Untuk semua peringkat kan. Kalau tengok peringkat 13-15 tahun pun kalau kita tengok kat situ, awak tengok berbeza. Okey, iaitu keperluan kalori bagi pelajar remaja perempuan lebih rendah. Sampailah 16-18 tahun. Dia takkan melepasi keperluan kalori bagi lelaki. Okey, ini pula tahap. Maksudnya kita tengok tadi ini dia kan. Kita ada tahap aktiviti kurang aktif, sederhana, aktif, sangat aktif. Okey. Jadi apakah yang dimasukkan dengan kurang aktif sampailah sangat aktif tu? Ini perincian dia. Dalam buku teks pun ada. Kalau kurang aktif, tidak bersenam. Ada tak dalam kelas ni kategori ni? Raise hand. Ada tak? Mesti tak mengaku. Ada. Okey. Manakala kalau sederhana 1 hingga 3 kali seminggu. Tapi dah cukup untuk keperluan bersenam kan, 1 hingga 3 kali seminggu. Okey, sekurang-kurangnya ada. Aktif ini yang disarankan. Itu soalan cikgu dalam kelas badminton itu. Ada yang jawab 3 hingga 4 kali seminggu kan. Okey, kemudian kalau sangat aktif maksudnya setiap hari, boleh dikatakan setiap hari dia bersenam. Alright. Itu adalah tahap aktiviti yang untuk menerangkan dalam keperluan kalori ni. Sekejap lagi ada soalan untuk keperluan kalori. Ada satu soalan. Boleh buka buku teks siap-siap sekejap lagi kat sini. Okey, seterusnya. Objektif kita seterusnya, kemahiran memilih diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Kemahiran maksudnya sejauh mana kita mahir, pandai memilih diet yang seimbang dengan keperluan kita. Okey.
Jadi kenapa perlu mahir? Kerana ia boleh membantu dalam pengurusan berat badan. Okey, jadi yang betul-betul dia nak jaga berat badan, dia siap kira. Dia siap kira pagi ni ambil berapa, tengah hari ambil berapa kalori. Dia pun compare dengan ni. Contoh, okey sekarang umur 17, kategori aktif 2640. Jadi dia pun kira lah. Dia ada belajar setiap makanan yang dia ambil ada nilai kalori. Dia tambah-tambah, okey 2800, terlebih ni. Esoknya dia pun mula kurangkan. Jadi itu adalah maksud kemahiran. Kemahiran memilih diet seimbang. Jadi tujuan dia untuk membantu pengurusan berat badan, pencegahan penyakit kronik seperti high blood pressure, diabetes, kencing manis, dan juga penyakit kardiovaskular biasanya melibatkan jantung tu lah. Dan juga kemahiran ini boleh digunakan pakai oleh semua peringkat umur. Jadi kalau kanak-kanak tu mestilah ibu bapa yang tentukan kan. Jadi yang remaja ke atas tu dah boleh berfikir dan boleh mahir memilih diet mengikut keperluan masing-masing. Ini dia cara membahagikan ataupun menentukan keperluan makanan kita. Langkah pertama, imagine kalau ini petak lah, kalau bulat lah. Bayangkan 3 bahagian pada pinggan. Dan bahagikan 1/2, lepas tu daripada setengah tu bahagi lagi, jadi ini 1/4 suku lah kan. 1/4 ni 1/2 setengah. Terusnya suku pertama, nampak suku pertama kan tadi. Suku pertama kita isi dengan makanan tinggi karbohidrat untuk tenaga kita kan, carbohidrat membekal tenaga seperti nasi. Biasanya kita nasi lah, orang Malaysia makan nasi. Ataupun ni jarang-jarang bijirin atau ubi-ubian. Seterusnya ini bijirin. Bijirin jarang kita makan, terutama Melayu kan. Tetapi bijirin ni dapat membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Contoh bijirin, kita ada beras perang, roti wholemeal, kita ada mie bijirin penuh, chapati bijirin penuh dan oat. Jadi antara semua ni, ada siapa yang ambil salah satu dengan jujur ni? Tak ada. Tak ada. Betul-betul jujur ni. So ini adalah contoh bijirin yang dapat membantu kita mengurangkan risiko penyakit jantung. Jadi seelok-eloknya mula belajar makan lah. Paling senang ini tak ada di pasaran, oat. Oat yang instant, iaitu tambah air panas saja. Tak payah awak didihkan dalam atas dapur, terus boleh makan. Tadi bahagian pertama, sumber tenaga kita, karbohidrat. Bahagian kedua diisi dengan protein sumber haiwan, sama ada ikan, daging, ayam atau telur. Ataupun protein sumber tumbuhan seperti tauhu. Legum ni macam tumbuhan ke kacang, tumbuhan legum. Kemudian soya, badam, pistachio ni kacang apa? Siapa tahu? Kacang hijau. Kacang hijau pistachio. Dan juga biji bunga matahari. Kuaci, tak sangka kuaci kat situ. Kuaci kat situ. Right. Jadi antara protein haiwan dan juga protein tumbuhan, yang mana lagi bagus? Tumbuhan. Kalau nak compare protein ikan dengan protein daging pula, lebih baik protein ikan. Kata daging putih, sumber daging putih. So yang tak eloknya kalau kerap diambil adalah daging.
Okey, daging Okey, jadi kenapa perlu ada protein ni? Kat sini ayam lah. Protein penting untuk membina dan memulihkan tisu badan. So setiap hari boleh berlaku kerosakan tisu. Seperti ada luka-luka, injured, semasa bersukan. Jadi protein penting untuk membina dan memulihkan tisu badan. Okey, jadi seterusnya ikan disarankan lebih kerap. Nampak ke situ. Pengambilan ikan disarankan lebih kerap berbanding protein ayam, lembu atau kambing yang tinggi kandungan lemak dan lebih sedap kan. Okey, ikan disarankan lebih kerap sebab dia adalah protein yang lebih baik daripada protein daging. Daging ayam, daging lembu lah. Okey, kenapa diet yang tinggi kandungan lemak tepu? Sebab protein ayam, lembu tadi dia ada kandungan lemak tepu yang tinggi. Bila kandungan lemak tepu tinggi meningkatkan risiko penyakit jantung koronari, maksudnya penyakit jantung lah. Okey, selesai bahagian dua sukuan tadi, kita tengok sukuan yang paling besar, yang separuh. Okey, jadi kita tengok balik step dia. Bayangkan ada 3 bahagian. Isi yang pertama dengan karbohidrat, sumber tenaga kat situ. Okey, kemudian protein, sukuan yang kedua. Dan sukuan yang ketiga, kita isikan dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nampak separuh suku. Okey. Oh, nampak highlight. Okey, jadi semua jenis sayur adalah disyorkan. Terutama sayur yang berdaun hijau seperti bayam, kailan ikan masin sedap ni, kangkung dan daun salad. Dan tak lupa juga yang warna lain daripada hijau seperti bayam merah, purple cabbage ni kan, kobis ungu, dan juga buah-buahan seperti patola, labu, tomato dan timun. Jadi ini adalah bahagian yang separuh. Okey, dan disyorkan agar sayuran itu dimasak secara kukus. Okey, celur tu apa? Mencelur. Apa beza celur dan kukus? Krik. Apa beza kukus dan mencelur? Tak ada dah. Tak ada nak cuba menjawab, takut salah. Lagi Google. Kukus macam mana, celur macam mana ataupun fry, menggoreng tanpa minyak. Okey, dan kita tambahkan dengan buah-buahan. Tadi sayur seperti petik, pisang, jambu batu dan tebiga susu dalam diet harian. Jadi ini tinggi serat. Semua ni sayur dan tumbuh-tumbuhan ni tinggi serat. So kenapa antaranya menjadi pelawas kita kan. Okey, jadi pelawas memudahkan pencernaan. Okey, jadi bagi melengkapkan hidangan, minum air kosong atau minuman tanpa gula. Okey, minuman tanpa gula ya, susah nak buat kan. Okey, tetapi kat sini yang paling penting kat sini 6 hingga 8 gelas sehari. Soalannya, cukup ke tak? Ada tak yang ikut 6 hingga 8? Ada. Ada, alhamdulillah. Okey, jadi ini menggantikan minum gula dapat membantu mengurangkan pengambilan kalori yang berlebihan lah dan mengawal berat badan serta risiko karies gigi kalau mengambil minuman dengan gula yang banyak lah. Okey, so selain itu susu ataupun produk tenusu lah yang mengandungi sumber protein, vitamin A, B2 dan kalium juga boleh diselang-selikan. Mungkin waktu pagi. Okey, dan terakhir kepentingan. Kenapa kita perlu memilih diet yang seimbang dan sihat sepanjang hayat. Jadi yang pertama untuk keimunan, immunity. Sejauh mana badan kita dapat melawan anasir luar, itu penyakit daripada mengganggu fungsi badan kita.
Okay, diet tidak seimbang boleh menyebabkan sistem imunisasi badan ni jadi lemah dan seterusnya terdedah kepada pelbagai penyakit. Okay. Jadi kat sini banyak statistik yang terutama COVID sekarang, kematian ni melibatkan yang obes. Sebab apa? Sebab sistem imunisasi badan mereka lemah. Okey. Okey, dan seterusnya kepentingan dia, proses penyediaan makanan yang betul boleh menyelamatkan diri dan membuatkan kita kekal sihat. Ini kita nak, dan cergas sepanjang masa, sepanjang hayat. Ingat keywords kita hari ni, sepanjang hayat, daripada kecil sampai ke tua kan. Okey. Alright, ini yang pertama, penjelasan detailnya. Meningkatkan imuniti tubuh badan. Okey. Ni cerita benda yang sama lah. Okay, malnutrisi. Apa maksud malnutrisi? Dalam sains ada. Afrina ada menjawab kat sini. Kita baca jawapan Afrina kat situ, dekat mesej. Manfaat vitamin A, dia ada jawab. Meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesihatan mata, mengurangkan risiko kanser. Okey, bagus. Cuma ada typo, beberapa typo kat situ. Dan juga Afrina juga menjawab perbezaan celur dengan rebus. Cuba baca dekat ruangan chat. Okey, terima kasih kepada Afrina Patricia. Okey. Boleh rujuk bahagian chat masing-masing. Okey, malnutrisi boleh menyebabkan masalah penurunan tahap imunisasi individu. Okey, apa maksud malnutrisi? Siapa boleh bagi maksud malnutrisi? Dalam sains ada belajar dan dalam biologi lagi lah. Apa bahasa mudah bagi malnutrisi? Kerik-kerik juga ni. Tak ada yang nak jawab. Malnutrisi. Dia macam satu keadaan yang kita tak ambil tak ambil pengambilan nutrisi yang cukup. Okey, kekurangan sesetengah nutrisi, bahasa mudah dia kan. Okey. So, sebab dekat ruangan chat pun ada yang jawab tu. Siapa yang jawab? Nurul Zahira. Okey, kekurangan. Okey, betul. Okey, seterusnya pengambilan diet rendah protein. Kalau rendah protein boleh mengakibatkan malnutrisi. Kesan tadilah. Kesan kekurangan sesuatu nutrisi kan. Maksudnya tak cukup sesuatu nutrisi akan jadi penyakit malnutrisi. Okey, so ada detail kat situ. Alright, jadi kita ada zinc, sumber selenium, zat besi, kuprum, vitamin A. Ini adalah sumber bahan nutrisi yang sedikit tetapi perlu diambil. Okey, diambil sedikit-sedikit. Seperti vitamin C, tak silap berapa mg ya. Tak silap macam 50, tak silap 500, tak sampai 500 mg. Okey, jadi dia sikit. Okey, tapi dia sikit dia penting. Kegagalan mengambil kumpulan diet ini boleh membantukan pertumbuhan remaja. Kita cerita sekarang dari segi remaja. So, pastikan awak cukup nutrien ini untuk menjadi remaja yang sihat. Okey, seterusnya ini boleh pergi dengan laju lah sebab semua tahu kan. Okey, obes. Okey, makan makanan yang berkhasiat dalam kuantiti sedikit tapi kerap. Ini pentingnya mengawal. Okey, kuantiti sedikit tetapi kerap. Tak boleh sekali makan penuh pinggan kan. Okey, jadi pengambilan makanan yang sedikit tetapi kerap, dia dapat mengawal berat badan kita. So, poin dia kat situ, sedikit tetapi kerap. Bukan sekali makan terus banyak. Okey. So, antara kesilapan yang selalu dibuat, kita skip breakfast dan terus makan tengah hari dengan kadar yang banyak. Itu antara yang perlu diperbaiki lah. Selalunya oleh dinasihatkan oleh pakar pemakanan kan. Skip breakfast tetapi tengah hari mengambil makanan yang sangat banyak. Jadi itu salah. Okey, jadi berat badan yang ideal akan memudahkan remaja bergerak aktif dan melakukan aktiviti seharian sebab remaja ini adalah aktif walaupun dalam keadaan
kita PKP ini tak boleh nak pergi jauh bersukan seperti biasa, tetapi still masih aktif. Okey, jadi obesiti boleh diatasi jika seseorang itu mengamalkan diet pemakanan yang seimbang. Okey, lepas tu kita ada perkembangan mental. Kekurangan zat makanan boleh menyebabkan mental tidak cukup cerdas dan mudah letih, mengantuk je. Itu perkembangan mental. Dia akan menyebabkan remaja tidak dapat berfikir dengan rasional. So kita sekarang bercerita tentang kesan kekurangan zat. Okey, jadi pemakanan seimbang ni boleh mempengaruhi aspek mental. Maksudnya dengan seimbangnya pemakanan, mental kita akan cerdas dan sihat. Okey, tamat di situ. Okey, jadi kita akhiri kelas kita yang biasa dengan quiz. Mana dia? Okey. Okey, ready? Ada 18 soalan. Kita akan share kat ruangan chat. Okay, tulis nama dan kelas. Mana mesej ni? Okay, link dah diberi. Okay, klik nama, tulis nama dan kelas. Okay, sekejap lagi cikgu akan bagi link kehadiran. Okay, sambil-sambil tu masuk dulu. Okay, baru ada 5 orang, 6. Okay, teruskan lagi. Okay, baru berapa? 9. Okay, kita tunggu seminit lagi. Ada lagi. Berapa kat situ? 12. Okey, dah 12. Okey, dah 12. Okay, ready. 12. Kita ada Nurin Aisyah. Kita ada Aliana Nasya 5G, Adam 5H ya. Adam 5H. Nur hilang. Oh, dah tambah Nurin Aisyah 5H. Nurin Aisyah ada 2 kat situ. Okey. Ada lagi? Kalau tak ada, kita start daripada sekarang. 5 4 3 2 1. So nampaknya Afrina mendahului, diikuti oleh Atira dan juga Cengkerik. Setiap minggu ada Cengkerik. Dapatkah serangannya Cengkerik? Okey, pertanyaan antara Afrina. Oh, itu dia, Fatin naik ke tangga kedua. Okey, Atira 5A dan ketiga Asif. Oh, pintas kembali oleh Fatin. Okey, nampaknya Afrina masih lagi mendahului.
Masih lagi Afrina. Afrina masih lagi mendahului dengan kiraan 5, 3, 6, 0. Oke, hasil di tangga kedua 4480. Oke, Afrina baru separuh soalan dijawab. Oke, yang lain-lain Zahira, Atira, Cengkrik, Alia, Nurin, Adam, Iya. Nah, Iya minggu lepas tempat kedua. Hari ini tempat pertama sudah siap. Okey, ada dua alien atas sana. Nurin ada dua sampai 3 nama. Tersilap ni. Okey, masih lagi Afrina daripada 5 tahun. Jadi semua selesai. Ataupun kalau banyak yang tak bergerak, tengok ketamatkan. Selepas Lebih separuh Kalau dah capai separuh jawab, itu stop. Okey, nampaknya Afrina masih lagi terdahulu dengan 9,000 mata diikuti oleh Fatin, Zahira, Atif di tangga keempat 7.0 dan tim sebelumnya. Okey, itu dia hasil merampas tangga trio turun balik dirampas oleh Zahira. Okey, Afrina nampaknya tidak terduga di tangga pertama tadi tu. Okey, Afrina sudah selesai menjawab adakah siapa yang boleh merampas tempat beliau. Tangga pertama dengan 11,750 mata. Okey, itu dia Zahira dan juga Atira hampir-hampir menamatkan soalan. Begitu juga dengan Fatin, Hatif. Okey, Cengkrik ni siapa Cengkrik? Siapakah kerangan Cengkrik? Okey, itu dia Zahira nampaknya telah merampas tempat pertama daripada Afrina dengan perbezaan mata 11,880 dan juga 11,750. Okey, itu pula Atira mengambil pula tempat kedua. Itu dah Atira memotong untuk merampas carta dengan kiraan 12,950. Okey, jadi dah ramai yang selesai. Okey, kita tunggu sekejap. Adam, apa jadi pada Adam? Tersangkut kat situ. Nuri Aisyah pun hampir jawab. Okey, Adam kembali menjawab. Iyad, Iyad sudah tamat ya Iyad. Nampaknya Iyad tak dapat masuk top 3 hari ini ya. Okey, so ada Adam, Nuri Aisyah dan Fatin. Fatin mungkin ada masalah internet, dia sangkut kat situ. Ada lagi. Okey, kita bagi masa seminit lagi. Okey, Nurin Aisyah double star. Adam tempat ke-9 nak. Sama Adam, boleh naik lagi lah. Ada beberapa soalan lagi tu. Okey, so nampaknya 3 tempat yang pertama victory dah tahu. Okey, tinggal Fatin saja. Jadi dalam kiraan okey, Fatin cuba lagi menjawab. Okey, kita tunggu dulu sebab sekarang baru 252. Okay, come on Fatin. Okey, sikit je Fatin. Ada beberapa soalan kat situ. Okey, jadi dalam masa 10 saat kita hentikan 10, 9,
8. Oh, tempat potong. 7. Tenang. Nampaknya cengkerik telah dimakan. Okey, selesai. Alright. So, jadi tahniah. Semua berjaya menjawab. Victory! Okey, jadi tahniah kepada Anis Safia daripada 5A, diikuti oleh Atira, Zahira dan lain-lain. Tepuk tangan kerana berjaya menghabiskan semua kuis. Alright, kita tengok soalannya. Okey, tahniah, semua berjaya menjawab dengan betul. Okey, kita tengok yang mana ada salah. Okey. Tujuan pengurusan diet seimbang dan sihat. Jawab 2 soalan saja. Kekal sihat dan bertenaga. Umur yang setara. Okey. Jadi sini kekal sihat dan bertenaga itu dia mengganggu Okey, dan bertenaga. Okey, hampir tepat tu. Tapi lebih tepat adalah tubuh yang setara, perkembangan mental yang cerdas. Okey, seterusnya antara berikut yang manakah makanan yang tidak sihat? Oh, ni. Okey, kita tengok. Okey. So, kiri dan kanan ni, okey, kedua-duanya sebenarnya kalau diambil dalam kuantiti yang kecil, dia memberi tenaga. Contoh protein ni kan, kita tengok tadi protein, kita ada protein daging. Jadi dia bukan tak sihat. Dia jadi tak sihat bila diambil berlebihan. Jadi yang confirm tak sihat yang sedap ni. Tengah-tengah tu ada fries, cheese, kat situ burger. So tahniah 10 orang berjaya menjawab yang betul. Okey, ni yang kita bincang tadi. Apakah kemahiran pertama? Pertama mestilah imagine. Jadi ada nombor kat situ, nombor 1. Okey, jadi macam mana ada yang menjawab nombor 4 tu? Macam mana? Oh no! Okey, seterusnya kemahiran kedua. Ada nombor kat situ. Oh no! Okey, berikut merupakan kepentingan memilih pemakanan diet seimbang kecuali yang salah, bukan kepentingan memberi tenaga. Okey. Berikut merupakan kepentingan kecuali Jadi jawapan yang betul sebenarnya kepentingan diet seimbang. Seimbang ni bukan untuk tenaga ni, janji awak makan je. Jadi yang 3 ni, meningkatkan imuniti, berat badan, mengawal, dikawal, pengembangan mental, itu adalah kepentingan memilih makanan yang seimbang. Tenaga, janji awak makan je, memberikan tenaga. Okey, check balik. Borhan, tadi kita cakap kan, seorang main tembak je ni. Kita akan tengok table lah dalam jadual buku teks semua ada. Okey, dia berumur berapa belas tahun ni? 13, maka tingkatan umur 15 kan? Kita tengok dalam slide tadi pun ada. Okey, dalam slide ada, buku teks pun ada, boleh rujuk balik. Umur 15 dan sangat aktif. Okey, jadi jawapan dia 2760. Berikut merupakan kepentingan memilih pemakanan diet seimbang kecuali sama, soalan yang sama berulang. Tersilap. Merupakan sarapan pagi yang bertemakan hidangan di Malaysia. Betul, yang Malaysia punya. Okey, yang cikgu highlight kan tu, mi goreng, telur mata, buah betik, air teh. Okey, lain-lain tu Mak Saleh punya kan. Okey, jadi panduan pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh nasi. Ni dia ikut yang dia makan lah. Jadi suku protein tadi kan, suku protein, separuh sayur dan buahan, suku nasi. Jadi yang hijau ni, yang 3 ni yang betul. Okey, tahniah yang jawab yang betul. Okey, seterusnya ini adalah piramid makanan yang diperbaharui. Okey, piramid kita makanan macam mana? Ada yang jawab piramid kitaran makanan. Okey, ini adalah piramid makanan seimbang.
pengambilan diet yang tidak menentu perlu dielakkan supaya kita mendapat diet, bukan diet seimbang. Okey, jadi benar. Macam mana ada yang jawab palsu ni? Oh no! Okey, kekerapan bersenam sebanyak 3-4 kali. Tadi kita dah tengok 3-4 kali adalah aktif. Kalau sangat aktif 5 hingga 7 kan. Sederhana adalah 1 hingga 2. 1 hingga 2. Okey, lagi sekali soalan yang sama berulang. Malnutrisi, kekurangan zat makanan tadi menyebabkan masalah penurunan imunisasi, ketahanan badan kita berkurang. Okey, macam mana boleh meningkat imuniti? Oh no! Okey, mengawal berat badan secara boleh dicapai dengan alhamdulillah ada jawab semua betul. Semua betul. Okey, remaja tidak dapat berfikir dengan waras dan kecerdasan. Okey, so ini kesan diet yang tidak seimbang. Jadi palsulah, baca betul-betul soalan. Tidak dapat berfikir dengan waras ni maksudnya tak seimbang. Jadi sekarang dia kesan diet yang seimbang. Jadi jawapan dia palsulah. Ni masalah nak jawab dengan cepat. Oh no! Okay, last question. Okay, baik tak ada jawab ini. Okay, jadi tahniah semua. Okay, seminit ngam-ngam kelas kita hari ini dan cikgu share kehadiran sekarang di ruangan chat. Chat. Okey. Itu dia link kehadiran. Okey, jawab beberapa soalan. Okey, dan isilah dan send lah. Okey, jadi cikgu akan key in nantilah. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Senyap pula. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita tangguh Kelas kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih semua atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih cikgu. sama-sama. Jangan lupa isi kehadirannya. Sama-sama.